Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang Ustazah hormati lagi segani, yang berbahagia Tuan Imam merangkap pengerusi Masjid Jami' Asy-Syahab Tuan Haji Ismail bin Bakar, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Asy-Syahab, kepada ibu-ibu yang dikasihi. Ibu-ibu angkat tangan, ibu-ibu. Masya Allah. Kepada para ayah, angkat tangan ayah. Alhamdulillah, boleh lagi angkat tangan ya. Kepada anak-anak, adik-adik, tuan-puan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum ayak sampai tersedak, tuan-puan apa khabar? Puas hafal ni. Barur Rahim yang mempertemukan lah. Lagi niat apa datang dengar ceramah ni? Nak jumpa ustazah. Lepas tu nak buat apa? Ambil gambar. Lepas tu ustazah percaya tuan-puan ada niat nak silaturahim. Betul tak tuan-puan? Dan jangan pandang ringan niat untuk silaturahim. Niat silaturahim ni tuan-puan sekalian, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala, satu niat yang sangat mulia. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fi. Wajib kecintaan aku bagi orang-orang yang berkasih sayang kerana aku. Orang yang ziarah menziarahi, bertemu berpisah kerana aku. Agak-agak apa buah tangan yang tuan-puan akan bawa balik pada malam ini? Apa buah tangan dia? Makan tak ada dah. Tadi baru dengar tadi ya, tuan pengurusi kata ustazah aja makan. Tuan-puan balik bawa apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah. Sebab kita bertemu kerana Allah, berpisah juga kerana Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ustazah berada di utara ni daripada hari Rabu lagi tuan-puan. Suami ustazah balik dah petang tadi sebab ada urusan lain, jadi ustazah tinggal dengan anak perempuan ustazah. Daripada hari Rabu tuan-puan, macam-macam perkataan utara ustazah tulis kat sini. Ketegak, apa lagi ni? Loklak, cemuih. Cemuih kan? Hari ni tadi belajar satu lagi perkataan. Ustaz tengah-tengah ceramah, Ustaz kata pi pasak. Dia kata mana ada pasak? Market. Masya Allah. Masya Allah, ya, orang putih orang Kedah. Ya, bukan pasak, market. Tak tahulah malam ni Ustaz belajar apa lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Ustazah perkenal diri dulu. Mudah-mudahan semakin akrab ya silaturahim ini. Ustazah bukan orang Kedah, bukan orang Perlis, bukan orang Penang. Orang mana kak? Orang Nagori. Ya, orang Bahau tuan-puan, orang Jempol. Kalau Ustazah cakap Negeri Sembilan malam ni, tak tahu berapa orang aja yang faham. Ya? Suami ustazah 25 tahun kahwin, orang Kelantan. Tiap-tiap kali raya angguk je kalau balik Negeri Sembilan. Dia tak faham. Ya, bila terlampau laju je kat Negeri Sembilan tu. Tanya anak berapa, dia angguk.
Ya, patut dia katalah anak 8 orang. Ustazah asal Negeri Sembilan, dulu belajar tuan-puan di Jamiah Yarmouk, Universiti Yarmouk, Jordan. Kemudian menyambung pengajian di peringkat master. Bidang ustazah adalah dakwah dan pembangunan insan. Alhamdulillah, sambung lagi peringkat kedoktoran. Bidang pengkhususan ustazah adalah kejiwaan Islam, psikoterapi Islam. Bertugas hampir 23 tahun dan dengan UTM Kuala Lumpur sebagai pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Tapi baru ni 2 Mei 2022 ustazah telah pembesara pilihan dengan rasminya. Alhamdulillah. Dikurniakan 8 orang cahaya mata, 2 orang menantu. InsyaAllah tengah menunggu hari je untuk cucu yang pertama. InsyaAllah ya, mudah-mudahan tahun ni ada 2 cucu insyaAllah. Ini kiranya yang ceramah ni pangkat apa? Pangkat Tok Ma. Tok Ma dah ni tuan-puan sekalian, ya. Baik. Apa tajuk kita pada malam ini? Siapa tahu tajuk kita angkat tangan. Ustaz bagi hadiah, dia boleh balik awal. Apa tajuk kita? Biasa pergi mana-mana tuan-puan mesti penganjuk bagi tajuk. Tapi kat Kedah ni memang istimewa. Dia tak bagi tajuk tuan-puan. Kuliah pagi ke, petang ke, malam ke, tak ada tajuk. Dia kata kami serah pada ustazah untuk ustazah buat tajuk sendiri. Jadi ustaz nak tanya, apa tajuk kita malam ni? Siapa dia tahu? Dalam hati ustazah ni. Silaturahim. Lagi? Apa tajuk kita? Jiwa yang tenang. Ampun, sedap reka no? Apa lagi tajuk ni agak-agak ni? Okey, tak apa. Itu dekat nak betul dah tu. Ya, tak nak bagi hadiah. Tajuk kita, dengar baik-baik tuan-puan. Tajuk kita adalah keluarga samara. Boleh ulang semula tak? Keluarga apa? Samara tu apa? Singkatan daripada Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Kita jadi bagi pendek tuan-puan, nama dia Samara. Lepas ni ingatlah sampai bila-bila ustazah cakap Samara itu singkatan kepada keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Tuan-puan ada keluarga tak? Ke anak buluh betong ni? Ada keluarga tak? Ada. Masya Allah, bagus adik 4 orang 5 orang kat depan ni. Ni mesti nak dapat duit raya Cina ni. Keluarga samara ni tuan-puan sekalian adalah sesuatu yang merujuk kepada ayat suci Al-Quranul Karim dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ustazah bacakan ayat ya tuan-puan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Maksud dia apa? Dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada diri kalian pasangan-pasangan hidup. Litaskunu ilaiha, dengan pasangan itu kamu merasa tenang. Ada suami rasa tenang tak puan-puan? Slow jawab ni. Ada suami rasa tenang tak? Tenang tak dengan suami? Tenang. Wahai para suami, tenang tak ada isteri? Kalau ada isteri-isteri, lagi tenang. Tahu dah jawapan dia. Sama ya orang Kuala Lumpur, orang Kedah. Ada pasangan hidup ni tuan-puan sekalian, litaskunu ilaiha, buat kamu merasa tenang.
Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan pada diri kamu, di antara kamu adanya mawaddah wa rahmah, rasa kasih sayang dan kasihan belas. Tapi kita kena tengok ujung ayat tu tuan-puan. Ujung ayat, sebab tu ayat ni elok baca perhabis. Apa ujung ayat dia? Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Guna otak, berfikir, cari ilmu, gali ilmu. Tuan-puan sekalian, Ustazah suka nak sebut tuan-puan satu analogi ya tuan-puan sekalian. Tuan-puan, kalau tuan-puan tak pandai bawa kereta, nak pandai bawa kereta, nak belajar memandu, ada tak sekolah dia? Ada. Dia panggil sekolah apa? Sekolah memandu. Ke sekarang masih ada lesen terbang? Tak ada. Nak jadi model tuan-puan, nak jadi pramugari, pramugara, nak jadi pilot, ada tak sekolah penerbangan? Ada. Saya tengok kat sini ada. Kat Alostak ni ada, kat Langkawi ada sekolah dia. Jujur tuan-puan, cuba jawab soalan ustazah. Nak jadi ibu, nak jadi ayah, ada tak sekolah untuk ibu? Ada tak sekolah untuk ayah? Tak ada. Ada tak sekolah khas untuk suami? Kalau ada, puan-puan hantar tak suami puan-puan? Hantar ustazah, biarlah pergi 10 tahun pun tak apa. Kita hantar. Tapi sekolah dia tak ada. Para suami nak hantar isteri pergi sekolah isteri-isteri? Jangan hantar sekolah. Dia pandai payah tuan-puan. Orang semua nak sekarang ni, kalau isteri pandai sangat payah tau. Ambil orang tak pandai. Dia bila balik kuliah tu bukan main, dia mengajak suami dia. Maksud dia sahabat-sahabat sekalian, sekolah dia tak ada. Punyalah besar tanggungjawab jadi ayah, tanggungjawab jadi ibu, tanggungjawab jadi suami, jadi isteri. Tapi sekolahnya tidak ada. Maknanya macam mana kita melaksanakan amanah itu? Kok pandai masing-masing lah. Pandai masing-masing lah. Atas ilmu yang ada lah. Tirulah mak kita dulu. Tirulah ayah kita dulu. Padahal dalam setiap urusan sahabat-sahabat sekalian, Nabi SAW mengatakan, siapa yang nak berjaya hidup dunia, maka untuknya mestilah mencari ilmu. Siapa nak berjaya hidup akhirat dia, maka hendaklah dengan ilmu. Siapa nak berjaya dunia akhirat dia, maka mestilah dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu tuan-puan, macam mana kita nak jadi ibu dan ayah yang baik? Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak jadi suami dan isteri yang baik? Cerita rumah tangga ni tuan-puan sekalian, Masya Allah, ilmu yang harus digali. Tapi nak cari ilmu rumah tangga ni, dia kena ada satu perkataan, nama dia minat. Kena ada minat tuan-puan. Cuba kita tengok ya tuan-puan, saya nak tanya, siapa kat sini dia minat sangat tanam bunga? Minat dengan bunga, minat dengan pokok. Boleh angkat tangan sekarang. Angkat tangan. Ustazah pun minat bunga. Bunga tak minat kat ustazah. Ya, pantang tanam mati. Mak ustazah tuan-puan peminat bunga. Dengan bunga dia bercakap. Bunga orkid dia tak mati-mati, sepanjang tahun berbunga. Dia minat. Ustazah nak bawa analogi ni supaya kita faham satu perkara. Minat ni penting. Minat terhadap keluarga kita. Macam orang tanam bunga tuan-puan, Masya Allah. Kalau kita tengok kerja dia seksa. Betul tak?
Pagi-pagi tak siram pokok bunga, petang siram, lepas tu letak baja. Lepas tu apa lagi? Kalau mak ustazah tuan-puan nampak matahari terik, rela tu angkat pasu bunga tu pergi sorok kan dekat tempat yang teduh supaya tak kena pancaran matahari tu tuan-puan sekalian. Datang rumah anak-anak boleh sehari 2 hari je. Sebab apa? Anak-anak dia yang lain kat kampung tu tinggal. Dia panggil bunga tu anak tuan-puan. Kalah kita, bunga tu lagi best, dia balik. Dia siram bunga, dia tak bagi kita siram bunga dia. Sebab apa? Kita pancut je dengan panggil apa? Ayat paip. Ustazah ada salah sebut, marah orang Kedah. Ustazah kata lansiak. Dia nak pasang lansiak, dia kata jangan satu hantu. Saya tanya dia, habis kenapa tak boleh panggil langsiak? Habis tu puan-puan panggil pasir apa? Pasiak. Kenapa pasiak boleh, langsiak tak boleh? Sebab tu nama hantu, dia kata. Tuan-puan, kita nampak orang minat bunga tu seksa. Tapi cuba tanya dia tuan-puan, sebab dia minat, itu adalah kebahagiaan dia. Soalan ustazah, tuan-puan minat tak dengan keluarga tuan-puan? Minat. Ibu-ibu, kuat lagi ya tu. Ibu-ibu, minat tak kat suami? Okeylah, wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Boleh balik dah, lulus dah tu kalau dah minat tu. Kena minat. Minat anak-anak kita, minat nak didik keluarga kita, minat nak tengok anak-anak kita berjaya, minat nak tengok anak-anak kita jadi saleh dan salehah. Prosesnya tidak mudah tuan-puan sekalian, tak mudah. Saya nak tanya dengan ibu dulu. Ibu-ibu, kuat lagi. Ibu-ibu, agak-agak mana yang kita banyak sangat keluar air mata? Masa kita bersalin atau masa kita membesarkan anak? Masa bersalin menangis tak? Teriak tak? Tak teriak nak? Menjerit je kan? Air mata tak keluar. Ustazah 8 kali tuan-puan melalui pengalaman tersebut. Kita tak nangis, air mata tak keluar tuan-puan. Dia sakit tapi air mata tak keluar. Menjerit je lah, sakit kan? Ya, Masya Allah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah iktiraf kesakitan kita tuan-puan. Walaupun saya dengar kat ujung-ujung telinga orang lelaki kata, tak sakit super sembelit je. Sedap lah cakap lagu tu. Quran kata, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Payah, susah, sakit. Tapi kita tak nangis. Dan kita tak jeran. Ya, walaupun dah berjanji dah, anak tunggal lah, tak nak dah anak nombor 2. Sakit anak nombor 1 ni. 8 anak. Tuan-puan, membesarkan anak banyak tak air mata kita keluar? Banyak, Masya Allah. Baik ayah, baik ibu, banyak air mata kita keluar. Tapi kita minat. Tak apa. Dalam proses mendidik kita rasa bahagia. Kita melalui cabaran demi cabaran dalam rumah tangga. Tuan-puan, Allah uji rumah tangga kita, keluarga kita. Tak apa ya Allah, aku tetap tidak putus asa untuk mencari kebahagiaan. Kenapa? Sebab aku minat, sayang pada keluarga kita. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ustazah mengambil peluang pada malam ini tuan-puan, betul-betul nak bagi sesuatu yang tuan-puan fikirlah nanti. Bukan fikir saja, fikir. Tu lagi dalam tu daripada fikir. Fikirlah betul-betul tuan-puan sekalian apa yang ustazah insya-Allah akan berkongsi pada malam ini. Ustaz nak berikan kekuatan-kekuatan yang diperlukan dalam keluarga kita. Kekuatan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, yang pertama adalah
kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah percaya tuan-puan, kita semua dah berdoa, tapi kita kena berdoa dengan sesungguh-sungguh doa. Doa ni ada syarat-syarat nak mustajab dia tuan-puan. Doa ni satu perbincangan yang sangat dalam, yang sangat halus. Maknanya kita kena faham tuan-puan sekalian tentang kekuatan doa dalam sesebuah keluarga. Bila adanya kekuatan doa tuan-puan, kita tak putus asa. Kita tak rasa kecewa. Walau macam mana pun cabaran yang datang dalam keluarga dan rumah tangga kita. Sebab apa? Ada doa. Saya ingat tuan-puan ada seorang ibu ya. Ibu ni tuan-puan bayang besarkan anak ya, seorang-seorang sebagai ibu tunggal. Baiklah ibu ni. Tapi ialah anak ramai-ramai ni adalah macam-macam ragam ya tuan-puan ya. Sementara nak jadi baik tu, macam-macam lah ragam dia. Anak besar-besar dah tuan-puan. Bergaduh depan ibu ni tuan-puan, bukan sikit-sikit dia punya bergaduh. Dia bergaduh sampai keluar parang. Mak ni duduk tengah-tengah. Duk menjerit lah mak ni. Jangan. Seorang lagi tak ada parang. Yang seorang ada parang. Yang seorang lagi ni tuan-tuan, dia ambil apa tuan-puan? Ada buah nyok. Betul ke buah nyok? Nyok macam tu. Dia tak ada ujung dia kena nyok. Okey. Dia ambil buah nyok tu tuan-puan sekalian, dia angkat tinggi-tinggi, dia nak baling pada adik yang seorang lagi, laki-laki dua-dua yang pegang parang, acah-acah parang macam tu. Ustazah ada di kawasan tu tuan-puan sekalian. Ustazah tengok macam mana mak tu rasa macam nak pitam, nak pengsan dah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kemudian mak tu pergi ambil satu nyok lagi yang ada kat tepi tu tuan-puan. Dia baling tengah-tengah dan dia sebut kuat-kuat, Allahu Akbar. Waktu tu saya memang menangis tengok tuan-puan. Seksa jadi ibu lagu ni. Anak bergaduh depan mak dengan parang, dengan nak pukul, dengan apa. Mak tu dah tak ada kudrat tuan-puan, angkat buah nyok tu, baling kuat-kuat dan dia takbir, Allahu Akbar. Lari dua-dua anak. Lari ke tempat yang berlainan, arah berlainan. Terduduk mak. Masya Allah, tabarakallah. Tapi tuan-puan, bila Ustaz datang kat dia, sabarlah makcik, sabarlah makcik. Sambil Ustaz kata teruknya budak dua orang tu. Sebab saya memang geram tengok tuan-puan. Tapi mak dia kata apa? Biarlah mak doa lagi. Makcik ataupun mak doa lagi. Ustazah dengar dia kata tak apa, biarlah mak doa lagi, mak doa lagi. Masya Allah. Hebat ibu tersebut tuan-puan. Bukan ada ijazah usuluddin ke apa, tak ada. Bukan ada PhD ke, tak ada. Tapi keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala diterjemahkan dengan apa? Doa. Senjata yang kita ada. Ada masalah apa rumah tangga kita? Ada masalah apa keluarga kita? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Andai tuan-puan, kita kata kat diri kita andai kita betul-betul nak jadikan doa itu sebuah kekuatan, maka kita kena cari jalan tuan-puan supaya doa kita menjadi doa yang mustajab. Nak buat apa doa, satu pun tak mustajab. Betul tak? Mesti kita nak jadikan doa kita doa yang mustajab. Seorang sahabat bernama Sa'd, atau kita kata namanya Sa'dun lah. Dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, boleh tak engkau berdoa untuk aku?" Nabi tanya, "Nak doa apa, Sa'ad?"
Kau berdoa untuk aku ya Rasulullah agar segala doa-doaku mustajab. Pantang keluar apa je kat lidah ni biar mustajab ya Rasulullah. Tuan-puan tahu apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, kalau itulah yang kamu mahu, supaya doa kamu menjadi doa yang mustajab, maka apa Nabi kata? Atib mat'amaka, perbaikilah makanan yang masuk dalam perut kamu. Apa yang masuk dalam perut kita, perut anak-anak kita, perut keluarga kita? Nabi suruh atib mat'amak, perbaiki, ambil yang baik-baik saja, ambil yang halal-halal saja, jangan ambil yang haram, jangan ambil yang syubhah. Barulah doa kamu mustajab. Kita terasa tak tuan-puan, sebab kita ibu dan ayah yang nak doa kita mustajab. Maknanya samalah macam Nabi sebut kat kita. Kalau kita nak doa kita mustajab, makanan yang masuk dalam perut kita kenalah makanan yang halal, yang baik. Sebab tu tuan-puan, bila kita sebut makanan yang haram, sama ada dari segi zatnya haram atau dari segi sumbernya haram, kita sangat takut tuan-puan, sangat takut. Tak padan nak ambil rasuah RM200 masuk yang haram dalam perut kita. Bahkan tidak padan juga nak ambil rasuah 2 juta tuan-puan, sedangkan makanan yang masuk dalam perut kita adalah makanan yang haram, doa kita tidak mustajab. Biarlah kita apa? Tak apalah, sikit pun yang kita dapat, asalkan ia adalah yang halal. Lalu Sa'ad tu tuan-puan, tengok ya sahabat bila dapat nasihat daripada Nabi SAW, dia punya jaga tu tuan-puan, Masya Allah, sangat memperhalusi setiap makanan yang masuk, setiap sumber makanan yang masuk dalam perut dia. Sangat-sangat. Terutama tuan-puan, dalam bab makan minum, bab sumber makanan ni, kita kena jauhkan satu maksiat ataupun dosa namanya riba. Riba ni satu perkara yang akhir zaman payah tahu tuan-puan nak jauhkan riba. Masya Allah, ya ada hadis Nabi SAW yang menyebut la'inallah akilar riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala lahum fil ithmi sawa. Allah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, yang menulis riba, yang menjadi saksi atas riba, dosa kesemua mereka adalah sama. Masya Allah. Bukan yang ambil riba aja tuan-puan, yang tulis tu pun, mana bank ke apa kan, yang tulis tu pun, kalau yang riba sistem ribawi, yang jadi saksi tu pun, kawan kita suruh kita jadi saksi. Tengok tuan-puan, kita nak saksi apa ni? Nabi kata semua sama dosa dia. Allah suruh perangi orang yang melakukan riba. Takut, memang kita nak cepat senang, nak cepat kaya, tapi tengok sumber dia tuan-puan. Tu kadang-kadang, yalah kita kata banyak masalah lah keluarga saya Ustazah. Tengok balik, doa tak mustajab ke, lagu mana ke, ya? Kalau banyak ujian, masalah, tapi bawa kita kembali kepada Allah, tak apa. Tapi ni banyak ujian, banyak masalah, kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berat. Cerita Sa'ad tadi tuan, dia tak berhenti setakat tu. Nak tunjuknya macam mana mustajabnya doa Sa'ad. Sampai satu ketika, Nabi dah wafat dah tuan-puan sekalian. Sa'ad ni masa tu dia hantar ke Iraq untuk jadi imam. Jadi imam, jadi ketua kat satu daerah di Iraq. Masa tu zaman pemerintahan Saidina Umar. Jadi sampai kepada Saidina Umar tuan-puan sekalian, berita mengatakan Sa'ad ini zalim, tidak adil.
Jadi Saidina Umar heran. Sa'ad tu orang baik. Takkanlah dia tidak adil. Takkan dia zalim. Takkan dia buat naya pada rakyat dia, pada orang-orang bawahan dia. Jadi Saidina Umar ni nak kepastian, hantar sahabat-sahabat lain ke Iraq. Pergi tengok je apa jadi. Dan cerita ini telah bermain di mulut orang ramai, tuan-puan, bahawa Sa'ad ini zalim, Sa'ad ini memberikan harta ghanimah tidak secara adil dan sebagainya. Akhirnya bila sahabat-sahabat pada Saidina Umar pergi dekat Iraq, jadi cerita lain. Pergi kat masjid ni, tanya macam mana Sa'ad. Masya Allah, satu masjid puji Sa'ad. Sa'ad baik, Sa'ad adil. Pergi pula masjid lagi satu pun puji Sa'ad. Berapa masjid dah pergi jumpa penduduk, jumpa orang, semua kata Sa'ad baik. Kecuali ada satu masjid, ada seorang jamaah, tuan-puan, yang dia kata apa? Sa'ad tu ke? Itu dia kata Sa'ad tu zalim punya orang. Sa'ad tu dia bagi-bagikan ghanimah tidak adil. Sa'ad tu orang pergi perang, dia duduk dia tak pergi. Macam-macam dia kata pada Sa'ad. Sampailah akhirnya dia kata depan Sa'ad sendiri. Sa'ad tak boleh buat apa dah, tegur-tegur dah, nasihat-nasihat dah. Lama-lama Sa'ad kata, tengok ya Allah, kalau sekiranya orang ini ya Allah benar-benar melakukan fitnah kepadaku, tohmahan kepadaku, berdusta kepadaku, busuk hati perut dia ya Allah, maka panjangkanlah umurnya, kekalkanlah dia dalam kefakiran, dan jerumuskan dia dalam fitnah. Sa'ad doa. Mustajab, tuan-puan, mustajab. Maka jadilah laki-laki itu umurnya sampai 100 tahun. Alis dia, tuan-puan, terjuluk ni, alis ni sampai tutup mata. Tak tahulah nak kata macam mana ya. Kita nak azan ke atau terus? Terus ke azan ke lagu mana? Terus ya. Alis dia tu, tuan-puan, sampai terjuluk tu, tutup mata. Dia fakir miskin sepanjang hidup dia lepas tu. Tak ada rumah, duduk tepi jalan, tuan-puan. Apa dia buat? Goda perempuan-perempuan yang lalu. Terjerumus fitnah. Orang tua bangka, tuan-puan. Tua bangka ke? Tua bangka dengan alis yang menutup mata, duit tak ada, duduk tepi jalan, duk main piwit. Pada siapa? Tak kisah siapa, mak orang, anak orang, perempuan-perempuan yang lalu. Sambil dia mengatakan, sesekali dia mengatakan apa? Inilah dia tua keparat yang tak guna. Dia sendiri cakap. Inilah dia tua keparat yang tak guna, mendapat badi daripada doa Sa'ad. Masya Allah, Masya Allah. Dahsyatnya doa Sa'ad. Seorang yang benar-benar mengambil intipati yang Nabi sebut pada dia. Atib mat'amak, takun mustajabud da'wah. Kamu baiki makanan kamu, nanti doa-doa kamu semua Allah mustajabkan. Itu kunci dia, tuan-puan. Sebab apa? Sebab la haula wa la quwata illa billah. Kita tak ada upaya, tak ada kekuatan. Semua urusan hidup kita, urusan anak-anak kita, urusan keluarga kita, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mudahkan akan jadi mudah. Kalau Allah tidak bantu, sangat payah dan sukar, tuan-puan, untuk mendidik anak-anak dan keluarga kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta an taj'ala kullal hazan sahla. Terpulang kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita ambil yang pertama, kekuatan doa, yang bila kita nakkan doa kita benar-benar mustajab, ikutlah syarat-syarat bagaimana untuk menjadikan doa kita mustajab. Antara lain adalah jagalah macam mana corak rezeki yang kita bawa balik ke rumah kita. Antara yang disebut juga dalam hadis Nabi, fima ma'nahu, akhir zaman ni, tuan-puan sekalian,
benda yang paling susah nak cari antara lain adalah rezeki daripada sumber yang jelas halal. Akhir zaman semua ada apa? Ada auta-auta juga. Semua ada je unsur-unsur apa? Penipuan tu. Dia kurih sebenarnya kencing manis. Ya, tapi dia kata dia kurih sebab ubat kurih yang dia baru buat ni. Tipu ke tak tipu? Tipu. Orang lain makan ubat kurih tu terberak saja je. Tak kurih pun. Sebab dia tipu, bukan itu sebab dia. Habis tu halal ke kita makan duit atas penipuan? Tak. Bagus ke nak bagi anak bini kita makan? Agak-agak mustajab ke doa kita lepas tu? Tak. Ini Ustaz tak kata pada tuan-puan, bahkan kepada diri Ustazah sendiri. Kita bangunlah malam tuan-puan, fikir bab rezeki je. Fikir bab duit yang kita bawa balik pada rumah kita je. Fikir bab makan minum anak bini kita je. Kita boleh menangis kalau kita betul-betul muhasabah diri. Aku bawa balik apa selama ni ya Allah kepada anak isteri yang kau amanahkan kepada aku. Kita boleh menangis. Ya Allah, bersihkan aku ya Allah. Bersihkan darah daging anak-anak aku. Ya, dulu aku pernah bawa rezeki yang haram. Dulu aku pernah bawa rezeki yang syubhah. Siapa yang boleh bersihkan kecuali Engkau ya Allah? Bersihkanlah ya Allah dengan taubat yang aku pinta pada Engkau, ya Ghaffar, ya Tawwab. Boleh nangis tu tuan-puan malam-malam bila fikir balik. Ya, macam mana rezeki yang kita bawa balik kepada anak bini kita. Itu yang pertama, namanya adalah kekuatan doa. Yang kedua, muslimin muslimat, adalah kekuatan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan taqwa. Kenapa Ustazah angkat tentang taqwa? Sebab dalam doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang pasangan dan zuriat keturunan, Allah mengangkat perkataan taqwa. Takkan bila Ustazah nak cakap pasal keluarga, pasal zuriat keturunan, Ustazah nak sembunyikan perkataan taqwa. Allah angkat, kita nak sembunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Surah Al-Furqan ayat yang ke-74. Allah menggambarkan ibadur rahman, hamba Allah itu adalah orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, jadikanlah untuk kami pasangan-pasangan hidup kami, zuriat keturunan kami sejuk mata memandang, sejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, bagi golongan-golongan yang bertakwa sebagai imam, pemimpin. Ustazah percaya semua orang selalu baca doa ni, betul tak? Sama kita tuan-puan, lama dah baca doa ni, berpuluh tahun kan kita baca doa ni. Tapi minta maaf tuan-puan sekalian, ilmu Ustazah tak sebanyak mana pun. Baru tahun lepas je Ustazah faham rahsia yang sangat besar yang ada dalam doa ni. Sebab ilmu Al-Quran ni tuan-puan tak pernah habis. Gali lagi, teroka lagi, gali lagi, jumpa lagi keindahan dia, hikmah dia. Tahun lepas tuan-puan sekalian, Ustaz tak tahu kenapa duk fikir, kenapa Allah sebut waj'alna lil muttaqina imama. Tanya dengan suami, borak dengan ustaz, bang kenapa bang waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami bagi orang yang bertakwa sebagai imam. Kenapa orang bertakwa? Kenapa jadi imam? Kenapa jadi pemimpin? Tuan-puan, kita sebagai mak ayah, kita tak adalah optimis sampai nak anak kita jadi pemimpin, betul tak?
Betul tak? Tuan puan hantar anak masuk darjah 1. Ada ke cita-cita hari pertama? Jadi pengawal lah anak aku, jadi pengawal lah anak aku. Ada ke cita-cita tu? Tak ada. Asal dia tak menangis nak balik dengan kita, cukuplah. Betul tak? Tak ada cita-cita setinggi nak jadi ketua tuan puan, nak jadi pemimpin. Ustazah ni ibu. Ustazah pun tak ada nak letakkan anak-anak nak jadi pemimpin kepada orang bertakwa. Kalau tidak diajar oleh Al-Quran, tak ada dalam fikiran ustazah tuan-puan. Sebab tu saya tanya, kenapa bang? Allah suruh kita berdoa sampai tahap apa? Anak kita tu biar jadi pemimpin. Anak kita tu biar ada pengaruh. Anak kita tu biar jadi teladan. Kepada siapa? Orang bertakwa. Jangan jadi pemimpin gangster. KL gangster, apa lagi? Ada rahsia lagi tuan-puan. Kenapa disebut waja'alna lil muttaqina imama? Bagi siapa yang mengaji bahasa Arab, mungkin nampak benda yang saya nak sebut. Boleh saja kalau ayat tu dari segi bahasa Arab ya tuan-puan, waja'alna imaman lil muttaqin. Boleh. Sama aja maksud dia, lebih kurang. Jadikan kami pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi dalam Quran menyebut waja'alna lil muttaqina imama. Didahulukan golongannya takwa. Di situ dia membina diri dia untuk menjadi pemimpin. Jadi contoh teladan pada orang baik. Masya Allah, baik sungguh anak kita. Jadi cerita takwa ini tuan-puan sekalian, bukan ustazah yang highlight kan, tapi Subhanahu wa ta'ala. Tak peduli pandangan Allah, takkan peduli soal takwa. Wahai anakku, sekiranya bertambah ilmumu tapi tidak bertambah takut kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sila pulanglah anakku kepada aku, ibumu ini, untuk kamu khabarkan situasi itu kepadaku. Sebab ibu perlu untuk dan pada waktu siang, cahaya tu terang. Jadi jahitan tu halus. Adapun jahitan pada waktu malam, cahaya gelap. Zaman tu bukan ada lampu macam zaman hari ni. Jadi cuma aku ambil lah cahaya bulan tu sikit-sikit, aku pun jahit lah. Tapi imam, aku jual sama ada hasil. Sama juga tuan dia pergi perlahan-perlahan mengendap kat rumah jiran, jahit. Pinjam lampu rumah jiran. Dia pergi jual dia punya pakaian, dapat duit, tak bagi sikit abuk pun pada jiran tu. Halal ke Tuan Syekh? Masya Allah. Orang bertakwa tuan-puan, takut masuk yang haram. Kita memang sengaja pergi ambil paip air rumah orang. Sengaja tu, tak payah bayar duit ayak. Ya? Kita ada kepakaran, kita pun buatlah bypass paip air rumah orang. Itu tak ada takwa. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kekuatan ketakwaan dalam keluarga sangat penting. Ibu ayah yang bertakwa, insya-Allah hujung jatuhnya anak kita akan menjadi hamba yang bertakwa, insya-Allah. Amin. Ya, kuatkanlah ketakwaan kita kepada Allah. Dalam Quran banyak sangat tuan-puan sekalian ayat-ayat tentang kekuatan takwa. Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai contoh tuan-puan. Nabi Sulaiman ni ada ratus ribu kuda. Punya kaya tuan-puan ni, ratus ribu kuda dia. Masya Allah, tabarakallah. Kuda Nabi Sulaiman ni hebat-hebat. Ada sayap tuan-puan, boleh terbang. Dia punya laju tu ibarat macam ada sayap boleh terbang. Saya tak tahulah ibarat ke betul ke. Tapi memang dikatakan ada sayap boleh terbang. Laju. Nabi Sulaiman memang sayang dengan kuda-kuda ni sebab banyak membantu Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman ni tuan-puan sekalian dalam riwayatnya menceritakan memang duk ralik dengan kuda ni. Ratus ribu. Sampai berlakulah beberapa kali ketika itu ada solat yang khusus kan untuk syariat mereka, untuk Nabi Sulaiman, solat pada waktu petang, yang menyebabkan
solat petang Nabi Sulaiman ni selalu lewat. Sebab apa? Kes kuda ni lah. Bila Nabi Sulaiman menyadari, tuan-puan, macam mana ni kuda-kuda ni menghalang aku daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, habis kuda-kuda tu sembelih. Hapus semua kuda-kuda ratus ribu. Tak ada guna kekayaan ke apa kalau menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana kalau kita merujuk sebuah hadis Nabi, fima ma'nahu, mafhum hadis tu, tuan-puan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana takwanya kepada Allah, Allah akan menggantikan kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik. Contoh kisah Nabi Sulaiman, dia meninggalkan kuda-kuda ratusan ribu semata-mata kerana takwanya kepada Allah. Ya, tuan-puan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Apa ganti dia? Apa ganti dia, tuan-puan? Unta ke? Kapal terbang ke? Gantinya adalah angin. Allah bagi terus angin ni ikut telunjuk Sulaiman, Nabi Sulaiman. Bagi angin terus. Mana laju angin ke kuda? Angin. Allah bagi pada Nabi Sulaiman, hembus dia arah mana? Hembus ke depan, kamu nak ke depan perjalanan setahun, hanya sekelip mata. Perjalanan sebulan, hanya sekelip mata. Kamu nak ke kanan, hembus ke kanan, perjalanan sebulan, hanya sekelip mata. Masya Allah. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Bila kamu meninggalkan sesuatu kerana takwa kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah kita buat dalam keluarga kita, tuan-puan. Berapa banyak perkara yang kita rasa melalaikan, yang patut kita tinggalkan kerana takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Kekuatan yang ketiga, tuan-puan sekalian. Kekuatan yang ketiga adalah kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Macam mana nak dapat keluarga apa tadi nama dia? Samara. Macam mana nak dapat kekuatan keluarga samara kalau tidak ada ilmu? Ilmu ni penting. Oh, saya ni jurutera, ustazah. Itu ilmu jurutera, tuan-puan. Tak sama dengan ilmu nak jadi seorang ayah. Saya doktor pakar bedah, ustazah. Ya, tapi itu bukan ilmu nak jadi seorang ibu, tuan-puan. Setuju tak? Ilmu nak jadi ibu, nak jadi ayah, nak jadi suami, nak jadi isteri, ada bahagian ilmunya. Kita kena cari. Ustazah bawa contoh ya, tuan-puan. Ini antara ilmu yang ustazah suka nak kongsi. Kita carilah, tuan-puan. Tak kira lah orang putih duk ajak ke apa. Satu ilmu daripada Profesor Dr. Gary nama dia, tuan-puan. Orang putih. Gary ke Gary ke, ikutlah Gary. Gary kan, ya. Dia kata apa, tuan-puan? Kasih sayang dalam keluarga sangat penting, dia cakap. Dia orang putih. Dia bukan Muslim. Boleh terima tak cakap dia? Boleh. Sebab dia cakap tak bersalahan pun dengan Al-Quran, dengan Islam, dengan syariat kita. Bahkan kita kata apa? Sebenarnya dia ambil daripada Islam. Nabi ajar apa, tuan-puan? Al-hikmatu dhallatul mu'min, anna wajadaha. Hikmah kebijaksanaan ni, tuan-puan, semuanya ibarat hak orang mukmin yang hilang. Kat mana saja kamu jumpa kebijaksanaan itu, ilmu itu, tak kira lah pada orang putih ke, pada orang kafir ke, kamu jumpa ilmu tu, kamu lebih berhak dengan ilmu itu. Sebab apa? Itu datang daripada Islam, ilmu tu. Jadi samalah, memang dia orang putih, tuan-puan. Dia cakap pasal kasih sayang sangat penting dalam keluarga. Dan kasih sayang ini ada bahasanya. Dia panggil the love of dia panggil apa ya? Languages, bahasa kasih sayang dia panggil, tuan-puan. Ada 5
bahasa kasih sayang. Ustazah masa belajar benda tu tuan-puan, ya Allah, tak ingat benda lain dah. Ingat apa dia? Ini adalah ajaranmu ya Rasulullah. Ini ajaran kamu ya Rasulullah. Ajaran Allah dan Rasul. Tapi bila kita tak pergi belajar, tak pergi menginsafi benda tu, kita tak buat juga kat rumah tangga kita. Tuan-puan ingat ya tuan-puan, saya nak suruh tuan-puan amal ni bila balik ni. Tengok nanti berubah rumah tangga kita dengan ilmu. 5 bahasa kasih sayang. Sayang tak suami ibu-ibu? Tak berapa keluar suara, lekat. Lagi sekali, takut tadi tak sedia nak jawab. Ibu-ibu, sayang tak suami? Masya Allah. Sayang tak anak? Duduk dalam tak tiap-tiap pagi. Tu. Kalau tak tahu tuan-puan. Nak suruh kita teka-teka ke? Tak tahu, tak pernah sebut. Seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW. Nak beritahu, ni bukan ilmu Dr. Gary, tuan-puan. Ini ilmu Nabi aja. Seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW, bagi tahu, ya Rasulullah, aku ni ya Rasulullah sayang sungguh dengan sahabatku itu. Tunjuk pada seorang lelaki. Macam mana Nabi respon tuan-puan? Nabi tanya, kamu habaq dah ke pada dia? Kamu sayang kat dia? Nabi tanya. Dia kata tak habaq lagi. Kalau macam tu, Nabi kata, pergi kat dia, habaq kat dia, kamu sayang kat dia. Masya Allah, ini ilmu Islam. Ini bukan ilmu orang putih. Ini bukan ilmu orang Eropah tuan-puan. Ilmu daripada agama kita. Sayang pada sesiapa, apatah lagi anak bini kita, suami kita, mak bapak kita, pergi habaq kat dia. Cakap. Lalu laki-laki itu pun pergi cakap. Tengok Nabi macam mana tuan-puan nak bagi nasihat pada Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Nak bagi tausiah, nak bagi taujihat kepada Sayyidina Muaz. Nabi kata apa mula-mula? Wallahi inni la uhibbuka fillah. Demi Allah, wahai Muaz, aku sangat cinta kepadamu kerana Allah. Nabi cakap. Tapi kenapa kita tak nak cakap? Ibu-ibu, bilalah suami perempuan habaq yang dia sayang kat perempuan? Puan-puan, tuan-tuan nampak tak kat sini? Sebab saya tengok ada yang kata macam ni. Sebab tuan-tuan tak nampak, Ustaz nampak, dia Ustaz beritahulah. Ada yang macam ni tuan-tuan. Tak ada lah Ustazah. Masya Allah. Kita ingat ni ilmu biasa-biasa ke tuan-puan? Dari Nabi SAW. Lebih utama kan kita cakap pada suami, cakap pada isteri, cakap pada anak-anak. Ibu-ibu, cuba ibu-ibu tengok apa kesan dia kalau selama ni anak laki-laki kita balik, kita duk marah kat dia. Tiba-tiba satu hari dia balik tuan-puan, dahlah kita senyum dekat dia. Lepas tu kita kata, mak buat siap dah mi udang kesukaan tu. Bila dia duduk, kita pandang dia, kita kata apa? Mak sayang dengan kamu. Tuan-puan rasa berubah tak anak kita sikit sebanyak? Terasa tak kat hati dia? Terasa. Mak baru balik dari mana? Dia tu. Ya, buang terbiat. Kalau tak hari-hari duk hambat dia. Pasal apa mak tiba-tiba mak sayang sama kamu? Masya Allah tuan-puan ingat itu perkataan biasa ke? Meluahkan rasa kasih kita kepada keluarga kita. Tuan-puan ada handphone tak? Kita minta tuan-tuan lah. Tuan-tuan bawa handphone tak pergi masjid? Tak bawa. Kalau bawa pun bateri tak ada Ustazah. Macam-macam hal. Bawa handphone, sekarang saya minta keluarkan handphone tuan-puan, tolong message dekat nombor, ingat ya, isteri kita. Jangan isteri orang, isteri kita. Tolong message kat nombor isteri kita, tolong bagi tahu isteri kita yang tuan-tuan sayang kepada isteri tuan-tuan. Kita tengok apa respon isteri tuan-tuan. Cuba tulis
Assalamualaikum, I love you. Letak gambar bunga 5. Ada kan dalam tu kan? Letak 5 bunga. Terlompat tau bini kita kat rumah. Abah hang ni sebenarnya pergi mana? Betul ke pergi masjid ni? Tiba-tiba I love you ni. Tahu tak? Terus buruk sangka. Sebab apa? Tak pernah buat. Tak pernah buat. Kalau orang pernah buat, biasa tuan-puan, I love you tu biasa. Kita duk kira bunga tu cukup tak 5? Awak hari ni 3. Semalam 5. 2 lagi pergi mana? Itu je lah. Sebab apa? Hari-hari dapat. Tak ada kata buang terbiat tuan-puan. Sebab apa? Hari-hari. Sokongan moral kita kepada suami kita yang susah payah cari rezeki. Sokongan moral kita kepada isteri kita yang susah payah, tuan-puan, bersabar juga dia. Dengan apa? Dengan segala kerenah dalam keluarga. Susahkah kita nak cakap dengan dia? Abang sayang dengan sayang lah. Abang sayang dengan sayang. Dia panggil sayang kan? Abang sayang dengan sayang. Ataupun sayang dengan sayang. Lagi pening. Sebab tu kalau suami panggil sayang, isteri jangan panggil sayang, payah. Dia nanti sayang dengan sayang. Tuan-puan, bagi tahu dekat suami, dekat isteri, bahkan anak-anak kita. Anak kita tuan-puan umur 17 nak SPM lagi. Cubalah nak SPM tu, cakap sikit kat dia. Nak SPM tu padahal. Duduk dengan dia, abah sayang dengan hang ni. Sayang sangat ni. Bawa cerita-cerita dulu, ya Allah, masa hang sakit kecil-kecil dulu, ya Allah. Abah teriak, takut hang mati. Cakaplah apa-apa yang baik. Maksud dia apa? Kata-kata yang meyakinkan. Jangan kita kata, alah, takkan tak tahu lagi, takkan tak tahu. Memang tak tahu pun. Sebab tak habaq. Ini Islam aja tuan-puan. Bukan Dr. Gari tu ya. Yang kedua apa dia bahasa kasih sayang? Ini ilmu dia tuan-puan. Nak betul luasnya ilmu dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bahasa kasih sayang yang kedua adalah physical touch. Physical touch maksudnya adalah sentuhan fizikal. Sentuhan. Kita rasa benda tu remeh. Sebenarnya tidak tuan-puan sekalian. Tidak sama sekali. Banyak sangat ilmu mengikut penjajah ni rasa. Nat lah, market lah ya. Terlalu Inggeris sangat ni. Tuan-puan, kita pergi pasar malam. Puan-puan rasa macam mana bila kita berjalan pergi pasar malam, tiba-tiba suami kita pergi genggam tangan kita? Rasa macam mana? Jawab. Rasa lagu mana? Jawapan dahsyatnya. Jawapan syok dia kata. Masya Allah. Kita rasa malu kan tuan-puan, rasa macam pengantin baru kan. Janganlah malulah, kita malu. Betul tak tuan-puan? Nak bagi tahu, pegang tangan bukan benda biasa. Bukan benda biasa. Senyum sampai tak ingat nak beli apa dah. Lalu je kan ya. Sebab apa duk layan ni, pasal apa suami aku pegang tangan aku ni. Lepas pegang I love you pula. Terus tak sedar diri. Itu benda biasa ke tuan-puan? Tak biasa. Tak biasa. Itu benda luar biasa. Kesan dia. Tuan-puan kenal makhluk nama kuda? Kuda lah. Ke ada panggilan nama lain kuda? Horse. Masya Allah. Usah kena tipu kat orang Kedah ni. Ya, tadi market, lepas tu naik lah. Ni horse pula. Tuan-puan, kuda tu haiwan ke orang? Haiwan. Kuda faham ke bahasa kita, adik? Tak faham. Kita faham ke bahasa dia? Tak faham. Tapi kuda boleh sayang dengan kita. Sayang dengan tuan dia. Dia boleh rindu dengan tuan dia, tuan-puan. Dia boleh sedih tuan dia tinggalkan dia. Masya Allah, siapa tahu ilmu kuda? Yang suka tunggang kuda tuan-puan, dia tahulah. Macam mana cara nak faham bahasa kuda? Sentuhan. Belai kuda tu.
kuda tuan-puan boleh jadi jinak. Sebab apa? Physical touch. Yang kat rumah tu kuda ke? Kasar Ustazah, ya? Bukan kuda, bini kita, suami kita, orang. Agak-agak kalau kita belai, jadi baik tak dia? InsyaAllah tuan-puan, sayang dia dengan suami, sayang suami dengan isteri. Tapi apa dia? Personal touch. Pegang dia. Ustazah ambil contoh seorang ayah ya tuan-puan. Ayah Ustazah, arwah dah, ya, almarhum Tuan Guru Haji Musa Saleh. Bukanlah Ustazah nak memuji keluarga sendiri tuan-puan, tapi Ustazah nak kalau boleh dijadikan contoh, itu jadi jariah kepada ayah Ustazah. Ayah Ustazah orang lembut tuan-puan, lemah lembut, Masya Allah, lembut sangat. Daripada kata-kata dia, guru tanya anak-anak murid dia, kata-kata dia, cara dia, senyuman dia, semua lembut. Kami kalah dengan kelembutannya. Masa tingkatan 2 tuan-puan, Ustaz nak beritahu ya, ayah Ustazah ni, ini salah satu contoh dalam hidup Ustazah. Dia buat 5 bahasa kasih sayang, personal touch, sentuhan tu tuan-puan, sampai Ustaz selalu teringat-ingat, rasa macam terasa-rasa tangan Abah genggam tangan Ustazah. Rasa terasa tuan-puan. Tangan Abah Ustaz ni selalunya sejuk, sebab dia suka sangat memperbaharui wuduk dia. Jadi tangan dia sejuk. Jadi bila dia pegang tangan kita ni tuan-puan, Masya Allah, aura dia luar biasa. Masa Ustazah tingkatan 2, Ustazah memberontak. Sebab apa? Sebab ayah Ustazah keluarkan Ustazah daripada sekolah boarding school, asrama penuh. Zaman-zaman dulu masuk asrama penuh satu kebanggaan tuan-puan. Tiba-tiba selamba ayah Ustazah datang satu hari tu, bincang dengan guru besar. Dia kata apa? Nak ambil Ustazah balik sekolah dengan dia je. Ayah Ustazah kat sekolah menengah agama Serting. Ulu dia tak ada. Sampai hari ni surat tak sampai. Sebab apa? Dia ada Serting Tengah, Serting Ilir, Serting Ulu. Kita ni malu nak sebut-sebut Ulu ni, tak ada sebut Ulu. Tak sampai surat. Memberontak tuan-puan, bagi makan, tak nak makan. Ni cerita dulu ni tuan-puan. Manusia ni berubah ya tuan-puan. Ustazah tingkatan 2 memberontak. Makan dik, kata kakak, tak nak makan. Dik, adik dah lama tak makan, dah sehari semalam tak makan. Adik nak makan buah ke? Kakak Ustazah punya baik tuan-puan sekalian, bawa dengan dulang-dulang sekali dalam bilik. Kita duduk berkurung dalam bilik, dalam gelap, letak earphone dengan lagu Eka Matra, Pusara Lebuh Raya. Jangan sampai Ustazah nyanyi dalam masjid ni. Itulah kerja Ustazah. Nak menunjuk pada mak abah, saya memberontak. Kenapa keluarkan saya daripada sekolah boarding school? Kakak kata, dik makan dik, tak nak. Minum dik, tak nak. Habis adik nak apa? Nak jadi penagih dadah, Ustazah kata. Itu jawapan Ustazah dulu. Mujuk malaikat tak amin. Lepas tu tuan-puan, ayah Ustazah datang malam tu. Bila datang ayah tu tuan-puan, dia punya aura memang lain. Rasa lain tuan-puan sekalian. Saya tak tahu lah orang Kedah ada tak perkataan berdebak-debak. Ada berdebak-debak, ada. Ketak-ketak. Berdebak-debak. Berdebar tuan-puan. Dia tak cakap banyak, dia hikmah tuan-puan. Dia duduk sebelah Ustazah, dia pegang tangan Ustazah tuan-puan. Masya Allah, dia pegang tangan anak perempuan dia. Dia pegang, dia genggam, dia tak cakap apa lagi. Dia genggam dulu, kuat-kuat, erat-erat. Sampai Ustazah rasa seriau tuan-puan. Tangan sejuk Abah pegang. Pakai jubah putih, pakai serban putih. Abah kata, adik, Abah ini tidak buat keputusan hanya dengan fikiran ataupun kepala Abah semata-mata. Abah telah bertanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan istikharah. Apakah baik untuk adik terus di sekolah sana
ataupun adik sebaiknya mengikut abah. Abah boleh ajar adik bahasa Arab, abah boleh ajar adik Al-Quran, depan mata abah adik membesar. Dan percaya adik, Allah tak pernah salah dalam mencatur keputusan untuk hamba-hamba dia. Itu yang abah yakin, datang terus jumpa guru besar apa dia, saya ambil anak saya dah istikharah, sekolah ni memang bagus, tapi mungkin tidak bagus untuk anak saya. Wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci sesuatu perkara, perkara tu baik untuk kamu. Boleh jadi kamu suka sangat sesuatu perkara, suka sangat sekolah tu, boleh jadi tak baik untuk kamu. Allah Maha mengetahui, kamu tak tahu apa-apa. Bila abah cakap macam tu dengan tangan ustazah dalam genggaman dia, tuan-puan, tak kata apa dah, terus, tak apalah abah, tak apalah abah. Terus, tuan-puan, tak lawan dah abah tu. Sampai ustazah dewasa, tuan-puan sekalian. Masa ustazah alahan, mengandung ni kan ada alahan. Ini saya ingat lagi cerita-cerita tu. Abah datang dari kampung. Mana anak abah ni? Abah tanya. Ustazah duduk dalam bilik gelap, tak nak keluar, tak nak jumpa cahaya. Alahan masa mengandung, tak ingat anak nombor berapa. Abah datang ni kat cik. Abah datang, ustazah keluar. Ingat lagi duduk kat tangga rumah. Abah duduk sebelah. Abah buat apa? Abah pegang tangan ustazah. Tak cakap apa tu apa? Pegang. Maksud dia pegang tu, Masya Allah. Hati kita ni tak tahu nak kata lagu mana. Lepas tu abah kata apa? Macam mana ni? Apa masalah dia? Ustazah beritahu dia tak boleh bercakap. Ailiuk asyik keluar aja. Alahan dia macam tu, tak boleh bercakap. Ailiuk keluar, tuan-puan. Abah kata apa? Alhamdulillah, eloklah tu Allah suruh diam. Senyaplah kita dengar. Masya Allah, tuan-puan. Sebab tu ustazah kesian, tuan-puan. Mana-mana anak yang ayah dia tak pernah memberikan sentuhan yang baik pada anak-anak dia. Tak pernah. Tak pernah letak tangan atas bahu anak remaja kita, anak laki-laki kita. Ya, tak pernah sentuh anak, maknanya pegang tangan anak perempuan tu. Masa salam tu pegang tangan dia. Masya Allah, tuan-puan. Ini physical touch. Kita kata Dr. Gary hajar. Tak, Islam yang ajar. Sebab tu Nabi SAW sengaja, tuan-puan, Nabi nak baca Quran padahal, tapi nak raih isteri juga dalam masa yang sama. Sengaja Nabi letak kepala Nabi atas riba isteri. Sengaja tu. Boleh je nak iktikaf kat masjid, nak baca Quran, tapi nak meraihkan ada kesan daripada sentuhan, letak kepala atas riba isteri. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga apa dia, tuan-puan sekalian? Bahasa kasih sayang. Yang ketiga adalah khidmat yang menggambarkan kasih sayang. Khidmat kita. Seorang suami, apa khidmat dia dalam rumah tangga? Ya Allah, dia pergi cari rezeki yang halal. Jangan ungkit-ungkit. Kita khidmat tu namanya kasih sayang. Isteri kita akan bertambah sayang dengan kita. Isteri khidmat, jaga rumah tangga, memasak, basuh pakaian, basuh pinggan, macam-macam dia buat. Tu namanya khidmat. Suami sayang tak tengok isteri khidmat? Sayang. Khidmat ni jadi bahasa kasih sayang. Sebab tu kalau dah tak sayang, orang tinggal rumah dia. Malas nak buat, basuh sendiri. Makan, pi cari sendiri. Sebab apa? Kasih sayang sudah berkurangan. Bila kasih sayang tu kuat, tuan-puan, sanggup khidmat apa saja, sanggup buat apa saja. Tanya ustazah, sayang tak suami ustazah? Sayang, tuan-puan, sayang sangat. Sayang sampai Allah uji-uji sayang tu. Kalau buat kopi, tuan-puan, sebab kami sama-sama peminat kopi, sambil cakap ni sambil berdoa, dah dapat kopi gantang lepas ni. Ya? Sama-sama peminat kopi, tapi bila nak bagi suami kopi, kita nak khidmat kan, bagi kopi kat suami. Ustazah kalau guna air kowe tu, air panas kowe tu, ustazah akan masak balik. Akan panaskan balik. Sebab apa? Dia tak cukup panas.
Kalau kita nak bagi, itu bagi ustazah, nak bagi suami kita minum kopi panas, dia kena betul-betul panas. Bukan nak suruh lidah dia melecok. Tak. Dia memang bila rasa, tak boleh ni panas ni. Tu bagus. Nanti dia tunggu sekejap, lepas tu dia minum. Tu sedap. Betul tak? Sama juga. Jenis kopi-kopi letak dalam cawan, lepas tu letak air panas. Itu bukan kopi sangat bagi ustazah. Kopi ni tuan-puan tahu macam mana ustazah buat kopi Arab tu? Jerang atas api, dia menggelegak, kacau, tutup api. Buka balik api, dia menggelegak, kacau, tutup balik api. Ni duk main api ni kat rumah. Ya, lepas tu 3-4 kali menggelegak, tutup api, kacau, supaya apa? Sebati kopi dia. Baru bagi kat suami minum. Tak sayang lagi tak tahulah. Ya, baru bagi suami minum. Kenapa kita nak khidmat macam tu? Sebab sayang. Sebab sayang. Khidmat tu satu tanda kita sayang. Puan-puan, suami puan-puan tiba-tiba, ya Allah, tiap-tiap malam dia tengok dapur tu tak bersih, banyak pinggan. Tapi tiap-tiap pagi puan-puan tengok dapur tu bersih. Satu hari kita intai siapa punya kerja, jin ke? Tengok-tengok suami kita. Sebelum tidur malam dia pergi tengok kat dapur, tak apalah, isteri dia dah penat dah, dia bersih-bersih. Tiap-tiap malam tuan-puan, saya nak tanya puan-puan, sayang tak suami lagu tu? Sayang, Masya Allah. Bukan kita nak minta gelang meh. Gelang meh nak juga. Ya, tapi gelang meh bukan hari-hari. Basuh pinggan tu boleh hari-hari. Khidmat. Itu bahasa kasih sayang. Yang keempat tuan-puan, bahasa kasih sayang, hadiah. Balik ni singgah mana-mana kedai, pakak beli hadiah. Untuk bagi siapa? Bagi ustazah. Ustazah dah hafal kan sebagai hadiah. Ini bukan ilmu barat, ini ilmu Islam. Tahaddu tahabbu. Ini hadis Nabi. Hendaklah kamu saling memberi hadiah, maka kamu akan berkasih sayang. Dr. Gari ambil ilmu dari Islam sebenarnya. Dia kata bahasa kasih sayang adalah memberi hadiah. Cuba tuan-puan bayang tuan-puan, mak mertua ustazah, sebelum suami ustazah kahwin dengan ustazah, mak mertua ustazah telah bagi warning kepada anak laki-laki dia yang menjadi harapan keluarga. Sebelum Ustaz P. Jordan, mak mertua cakap apa? Azhar, nanti kalau sampai masa Azhar nak kahwin, mak tak kisahlah orang mana, wanita mana pun yang Azhar bawa balik. Cuma mak satu je Azhar yang mak tak berkenan. Janganlah kahwin dengan orang Negeri Sembilan. Ni sungguh tu tuan-puan. Tak apalah, Allah tu maha adil. Mak ustazah pun sama. Mak kata apa, Kak Cik, kau nak kahwin dengan siapa pun kahwin lah, tapi mak paling tak ramah orang Kelantan. Baru dia kena. Tuan-puan, sekali kuat jodoh kami tuan-puan, Abah istikharah. Abah tu istikharah. Kak Cik, Abah dah istikharah, mengukuhkan istikharah kamu. Ya, ini insya-Allah jodoh yang baik untuk agama dan akhlak kamu dunia akhirat. Kahwin. Kamu jangan lupa ambil hati mak sedaya upaya, sampailah, Abah kata ya, sampailah kalau ada tak sedap hati, tiba-tiba jadi hubungan mak kamu dengan suami kamu ini macam merpati dua sejoli. Abah kata, ambil hati mak sampai mak suka. Abah dah istikharah, jodoh kamu, sila. Macam mana ustazah nak bawa diri tuan-puan di hadapan mak mertua yang telah pun mengatakan, ramai adik-beradik yang tahu, paling tak nak perempuan Negeri Sembilan. Apa lagi bagi hadiah lah. Hadiah bukan sebarang tuan-puan, gelang mai. Bagi gelang mai, bagi baju, bagi tudung. Pantang jumpa ada hadiah. Bagi mesin jahit, dia suka mesin jahit. Lama-lama tuan-puan, Masya Allah, ni bukan masuk bakul angkat sendiri, memang betul.
memang sayang, mertua sayang. Sayang. Sampai dia kata dengan kawan-kawan dia, tak apa kahwin orang ni. Tak apa. Tak apa lama, aku nak belajar juga, buat masak nasi kerabu. Tak apa. Malah kalau siang-siang hari tuan-puan pukul 11 tu dia kata apa? Pi Kailulah dia kata. Kailulah. Suruh tidur. Ustazah apa lagi? Bekerja tapi tidur. Bila tidur tuan-puan, dia kejut Zah macam mana? Lain-lain. Terus Zah order Neslo Ice. Nantu ni tak boleh bagi muka. Neslo Ice, bukan Nescafe, bukan Milo campuran Nescafe dengan Milo Ice. Satu koleh mak bagi, mak mertua. Masya Allah baik. Carilah segala jalan bahasa kasih sayang. Makan berjamaah tu masa yang bagus. Lagi bila lagi buat amal ibadah berjamaah. Puasa sama-sama, puasa sunat. Itu bagi satu kelegaan, kebahagiaan pada suami isteri. Cuba tuan-puan bayang satu rumah tak makan tengah hari tu. Sebab apa? Semua puasa ikut ayah. Sebab abah kata nak puasa. Dengar je kata abah nak puasa, mak pun kata, oh kalau macam tu saya pun nak puasa bang. Kak Long pun kata, Kak Long pun nak puasa lah, ikut abah puasa. Masya Allah. Nampak tak keluarga sakinah tu? Kita tak mau anak isteri puasa, suami seorang tak puasa. Ya? Biar puasa sama-sama. Nanti masa berbuka puasa, bahkan sepanjang berpuasa, ibarat macam ada connection hati, penghubung hati. Sama-sama ibadah tu kita buat. Dan antara masa berkualiti lagi tuan-puan, kalau suami isteri, dia panggil pillow talk. Tahu pillow tuan-puan? Pillow ni apa? Bantal. Maksud dia bantal bercakap. Bantal ke yang bercakap? Kita. Masa nak tidur tu tuan-puan sekalian, kita pergi bercakap. Cakap lembut-lembut, elok-elok. Cuba tuan-puan bayang dalam sebuah rumah tangga, kalau masa dekat nak tidur tu, tiba-tiba suami bercakap, suami kata apa? Apa khabar isteri abang hari ni? Rasa lagu mana? Bayang tuan-puan, tertibnya suami bercakapnya, apa khabar isteri abang hari ni? Menguruskan keluarga. Terima kasih nak. Masya Allah. Masuk tu tuan-puan, makan dalam tu perkataan masa nak tidur tu. Tuan-puan bayang tuan-puan, ibu-ibu pergi masuk bilik anak laki-laki kita masa dia dah baring nak tidur. Dia tak tidur lagi, dia baring dah, tiba-tiba kita datang. Duduk sebelah dia kan, dia dah baring dah, kita duduk. Assalamualaikum anak Umi. Umi, kenapa Umi? Dia tanya kan. Tak ada, Umi sajalah. Nak tengok anak Umi. Tak boleh ke tengok anak Umi? Ya Allah, besar panjang dah anak Umi. Itu semua makan dalam tuan-puan. Dianya baring, kita duduk. Ya, kita pun mulalah cakap yang baik-baik. Macam mana pelajaran Abang Long? Ya, periksa boleh jawab dah. Kawan-kawan okey ke? Nak tidur tu tuan-puan, kita bertanya dengan suara yang lembut. Masya Allah, anak kita tidur tu, mungkin bila kita dah turun, dah pi daripada bilik dia keluar tu, dia duk fikir lagi. Masya Allah, mak tadi tu. Sama suami isteri. Jadi tuan-puan, kita memang kena mencari ilmu. Walau kita mungkin hebat pada satu bidang, tapi yang namanya keluarga ini adalah bidang yang khusus. Ada ilmunya yang